Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Kushairi Biazmi. Selaku Ketua Kumpulan 5 ingin membentangkan tajuk yang diberi iaitu aliran ideologi semasa, di mana saya akan mengupas mengenai definisi ideologi diikuti cabaran ideologi relativisme pasca moden yang dibentangkan oleh saudara Muhammad Azri bin Ahmad Fauzi. Bentuk ideologi moden dan pasca moden pula dibentangkan oleh saudari Nohani binti Mak Desa dan saudari Nur Atira binti Ruslan yang akan membentangkan fenomena dan manifestasi relativisme pasca moden. Ideologi berasal daripada perkataan Yunani. Idea, pemikiran dan logo bermaksud pengetahuan atau logik. Merujuk kepada Kamus Dewan Perwakilan edisi keempat, ideologi bermaksud fahaman, falsafah, prinsip dan ajaran dalam konsep bahasa. Dalam konsep terminologi, ideologi adalah pemahaman pengajaran yang digunakan atau diinginkan sebagai asas pemerintahan. Ideologi juga dapat didefinisikan sebagai sekumpulan kepercayaan tentang dunia, termasuk kepercayaan mengenai pembahagian moral pekerja, pembahagian pendapatan dan struktur sistem sosial yang ada. Menurut Not 1981, ideologi mempunyai 3 ciri gaya. Pertama, ideologi adalah alat ekonomi yang membolehkan individu menjaga keamanan dengan alam sekitar dan mempunyai pandangan dunia sehingga memudahkan proses membuat keputusan. Kedua, ideologi saling berkaitan dengan pertimbangan moral dan etika, keadilan sekular yang dirasakan oleh individu. Akhirnya, apabila pengalaman seseorang tidak sesuai dengan ideologi mereka, orang itu akan mengubah perspektifnya. Oleh itu, mereka berusaha mengembangkan satu set kaedah rasionalisasi baru untuk menjadikannya lebih sesuai untuk pengalaman mereka. Tetapi perlu ditekankan bahawa sebelum pemikiran pribadi berubah, pengalaman dan idea dapat dikumpulkan. Walau bagaimanapun, ideologi, pendapat, kepercayaan, sistem pergerakan, pemikiran dan prosedur adalah jenis model komprehensif lain. Ciri ideologi adalah bukti yang sangat ekspresif terhadap pelbagai objektif yang terlibat. Di samping itu, bagi para pesertanya, terdapat pengumuman yang berwibawa dan jelas. Oleh itu, berbanding dengan model kepercayaan lain, ideologi relatif sistematik atau disatukan dalam satu atau lebih tunggul, seperti keselamatan, persamaan atau negara itu suci. Untuk sistem tidak resmi ini, fungsi ideologinya adalah untuk mengurangkan kos transaksi sistem. Dengan kata lain, fungsi utamanya adalah untuk mengesahkan struktur institusi yang ada atau mengukuhkan kumpulan. Salah satu institusi atau organisasi yang paling penting adalah mengumpulkan pulangan ekonomi atau luaran pada skala yang sukar dikumpulkan oleh individu tersebut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Norhani binti Mak Desa. Nombor metrik B0120100086.
Terdapat 4 bentuk ideologi moden dan pasca moden, iaitu yang pertama ialah secularism. Secularism ialah konsep kerajaan ataupun entiti lain yang harus wujud secara terasing dari agama ataupun kepercayaan masing-masing. Secularism juga membawa maksud pemisahan antara agama dan urusan dunia. Terdapat 3 ciri-ciri sekularisme, iaitu yang pertama ialah tolak tanggapan iman dan penyembahan kepada Tuhan. Yang kedua ialah memusuhi agama, berusaha meletakkan agama dalam lingkungan yang sempit dan menjadikan agama sebagai hak kebebasan individu. Yang terakhir pula ialah menjauhkan agama daripada landasan penting sebagai panduan dan hala tuju hidup manusia dalam pelbagai bidang seperti kesenian, pendidikan dan moral. Bentuk ideologi yang kedua ialah modernism. Perkataan moden telah diterjemahkan sebagai suatu keadaan yang membawa kepada pendidikan barat, teknologi dan industri, idea-idea berhubung dengan demokrasi dan kewujudan kerajaan yang boleh dibincangkan. Modernisme pula dimaksudkan kepada pengambilan idea-idea sekularisme, sosialisme, kewujudan suasana elit dan perindustrian yang dikawal oleh kerajaan negeri. Ciri-ciri modernisme. Yang pertama ialah bersifat nihilisme. Yang kedua ialah ketiadaan peraturan terdahulu dan yang terakhir ialah mengetepikan perkara-perkara ketuhanan, alam roh dan segala pegangan yang berkaitan dengannya dalam seluruh kajian dan teorinya. Bentuk ideologi yang ketiga ialah pasca moden. Menurut Kamus Dewan, pasca bermaksud selepas, sesudah ataupun setelah. Moden pula bermaksud dari masa sekarang berkaitan dengan masa kini yang terbaru, kaedah baru dan mutakhir. Menurut Wikipedia, pasca modernisme merupakan satu istilah yang merujuk kepada perkembangan dalam ilmu teori kritikal, falsafah, seni bina, seni, kesusasteraan dan budaya yang berkembang daripada modernisme, tetapi tidak menggantikan modernisme. Istilah pasca modernisme pula dikatakan muncul dalam dunia seni bina. Ciri-ciri pasca moden ialah semua agama sah dan berhak mendapat pengiktirafan yang sama. Selain itu, ciri yang kedua ialah fakta ataupun kebenaran dan pembohongan adalah sama dan boleh bertukar ganti. Ciri pasca moden yang terakhir ialah moral adalah bersifat personal dan individualistik. Bentuk ideologi yang terakhir ialah liberalism. Liberalism merupakan suatu kepercayaan dan cara berfikir yang terbuka. Liberalism meletakkan kebebasan sebagai prinsip tertinggi dalam membebaskan individu daripada kawalan moral. Justru, liberalism menggantikan peranan agama dalam mengatur kehidupan individu dan masyarakat. Liberalism juga adalah hasil reaksi tuntutan kebebasan daripada penindasan gereja di zaman gelap barat. Ciri-ciri liberalism. Yang pertama ialah setiap orang mempunyai peluang yang sama. Yang kedua ialah pemerintahan yang dipegang bersama. Manakala yang terakhir pula ialah tidak menerima ajaran dogmatisme. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Azri bin Ahmad Fauzi daripada Kumpulan 5. Hari ini saya sebagai pembentang ketiga akan menerangkan mengenai cabaran ideologi relativisme pasca moden. Sebelum kita masuk kepada bahagian cabaran dalam ideologi pasca moden, marilah kita melihat sebuah petikan daripada seorang tokoh pasca moden yang menyatakan bahawa postmodernism ethic used to be the siren code of liberation and creativity, but it may be an invitation to intellectual and moral suicide. Ia membawa maksud bahawa etika pasca moden yang menggunakan panggilan kepada sebuah kebebasan dan kreativiti boleh menyebabkan kemusnahan moral, nilai moral dan juga intelektual. Mesti ada yang tertanya, apakah itu relativisme? Relativisme membawa maksud kepada kebenaran nilai moral tidak semestinya mutlak, mungkin berbeza antara individu atau kebudayaan.
Dari sudut lain, fahaman ini menyatakan bahawa tiada nilai mutlak untuk menghakimi sesuatu perbuatan. Tiada siapa yang lebih betul, sebaliknya ia takluk pada pandangan masing-masing. Semua pendapat boleh diterima. Teori ini telah diperkenalkan oleh Albert Einstein. Seterusnya, marilah kita masuk kepada cabaran yang dihadapi. Yang pertama adalah gagal membezakan fenomena dan praktis yang terjadi pada komuniti moden. Banyak para pakar teori yang menyatakan pasca moden bukanlah sebagai masa yang menggantikan zaman moden, tetapi lebih kepada cara berfikir dan bertindak. Masalah yang dihadapi dalam mempraktikan adalah pemahaman pelbagai isu yang berbeza dalam bidang masing-masing. Dapat disimpulkan bahawa pasca moden merupakan suatu perbezaan yang berkaitan dengan cara pemikiran baru serta perubahan sikap yang tidak baik kepada yang lebih baik. Perkara yang terjadi pada masa moden dipandang sesuatu yang perlu ditambah baik dengan keadaan berfikir yang lebih bijak. Yang kedua, pandangan tidak diakui adanya rasional secara universal dan hanya bergantung pada keadaan persekitaran. Menurut pandangan ahli antropologi, tiada budaya yang mempunyai kesamaan antara satu sama lain di dunia ini. Misalnya, budaya Amerika sudah pasti berbeza dengan budaya di Eropah. Apatah lagi jika dibandingkan budaya Eropah dan juga Asia, sudah pasti banyak bezanya. Selain itu, kita boleh melihat cara mempraktikkan suatu agama juga berbeza mengikut benua masing-masing. Contohnya, kita boleh lihat walaupun teras agama Islam yang dipraktikkan di seluruh negara sama, namun ada sedikit perbezaan berkenaan cara beribadah jika dibandingkan di antara Timur Tengah dan Asia Tenggara. Jelasnya, nilai-nilai budaya ini tidak seragam dan ianya tidaklah sama seperti formula matematik yang hanya berstatus mutlak dan tidak diubah setelah beratus tahun. Ianya adalah sesuai dengan latar belakang sejarah, geografi, demografi, sosial budaya sebuah masyarakat. Seterusnya, ketegasan dalam memikirkan berkenaan keputusan sama ada mereka mencipta sebuah teori atau mengarah sejarah. Mereka yang terlibat dalam pasca moden dengan sengaja mencampur aduk dan menyerukan di antara sebuah fakta sejarah dengan fantasi. Contohnya, pengarah filem Salman Rushdie dalam novel Satanic Verse atau Martin Scorsese dalam filem The Last Temptation of Christ. Mereka meruntuhkan fakta sejarah yang merangkumi masa dahulu, sekarang dan masa hadapan. Penceritaan kepada peristiwa tersebut dibuat dalam satu konsep sahaja. Yang terakhir, pemikir dituduh mengabaikan praktikal dalam menjalani kehidupan. Apabila kebenaran dan pemikiran menjadi mati, apakah yang akan terjadi kepada ilmu pengetahuan? Pemikir pasca moden menepi keseluruhan jenis pengetahuan dan sumber pengetahuan sebagai sesuatu yang tiada asas kewujudan. Menurut mereka, untuk memahami tingkah laku manusia, hendaklah menggunakan fiksyen daripada ilmu falsafah, penceritaan daripada teori. Sampai situ sahaja pembentangan saya. Terima kasih. Mari kita sambung kepada pembentangan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Atira binti Roslan bernombor metrik B012-010-109 dan pada video hari ini saya akan membentangkan tentang fenomena dan manifestasi relativisme pasca moden. Perkataan fenomena merupakan pinjaman daripada bahasa Yunani yang membawa maksud suatu peristiwa yang nyata, sesuatu fakta, pewujudan atau perubahan yang dapat dilihat dan merupakan sesuatu yang istimewa, contohnya seperti hujan. Manakala manifestasi pula membawa maksud tindakan yang jelas memperlihatkan atau mewujudkan sesuatu yang abstrak atau teoretis dan ia juga didefinisikan sebagai suatu pernyataan, perasaan atau pendapat. Apa itu relativisme pasca moden? Pasca modernisme merupakan satu istilah yang merujuk kepada perkembangan dalam ilmu teori kritikal, falsafah seni bina, seni kesusasteraan dan budaya berkembang daripada modernisme tetapi tidak menggantikannya. Pasca moden juga merupakan fenomena yang bersifat anti-agama dan anti-Tuhan kerana ia merupakan lanjutan baru kepada fahaman sekularisme barat moden. Gejala pasca modernisme merupakan suatu reaksi hidup terhadap gerakan modernisme yang dinilai mengalami kegagalan kerana modernisme yang didukung oleh sains dan teknologi mengakibatkan timbulnya disorientasi moral keagamaan terutama runtuhnya martabat manusia. Dalam konteks ideal Islam, nilai-nilai pasca modernisme amat membahayakan nilai-nilai rohani yang telah sebati dengan Islam.
Antaranya yang pertama, nilai-nilai pasca-modernisme bertentangan dengan akidah kerana pasca-modernisme menolak rukun iman dan rukun Islam. Yang kedua, ia menentang nilai-nilai rohaniah yang hakiki, menolak ibadat seperti sembahyang, puasa, zakat dan sebagainya. Dan yang ketiga, ia menolak sistem hukum yang dibawa agama dalam bentuk syariat seperti Islam. Dengan itu, manusia akan tersesat tanpa panduan syariat sebagai penyelamat. Mari kita lihat isu-isu pasca moden dan kesannya. Yang pertama, pengaruh sosial yang terlampau. Era ini menerapkan budaya kekeluargaan yang tidak sesuai seperti yang diamalkan oleh budaya timur. Budaya ini perlahan-lahan masuk ke negara kita, namun institusi kekeluargaan di Malaysia masih lagi utuh berlandaskan Islam. Yang kedua, pengaruh kesenian era pasca moden. Masyarakat diperkenakan dengan aliran muzik era pasca moden yang pelbagai, antaranya jazz dan rock. Kesannya, ia mengakibatkan seni tradisional sudah mula dipinggirkan hari ini. Dan yang terakhir, pengaruh era pasca moden dari segi kesenian. Peniruan pakaian budaya pasca moden yang menjolok mata kepada masyarakat. Hal ini bukan sahaja menjejaskan etika pakaian sesuatu budaya, malah meruntuhkan akhlak seseorang individu. Sekian daripada saya, terima kasih.